Salam bahagia. Jadi pada malam ini siaran bersempena 1 Syawal 2021 ya. Jadi selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang telah menyambutnya secara PKP. Dan ada juga ya kelihatan ya rampasan ataupun tangkapan ya di mana beberapa individu telah dikompaun dan ya, kita nampaklah ya kesan daripada SOP dan pelanggaran SOP ini memberikan ya banyak orang tidak suka ya ketika berlakunya hari raya. Namun apakan daya, inilah yang dikatakan ya telah berlaku, nasi telah menjadi bubur sehingga berlaku ya mengkompaun, jadi itulah kerugian bagi rakyat ya, berpuluh ribu terpaksa membayar kompaun. Jadi inilah hakikat sebenar, harga sebenar pelanggaran SOP ya. Mana ada penguatkuasa saja-saja nak bagi kompaun jika anda tidak mematuhi SOP. Jadi justru saya menekankan di sini pentingnya semua orang sayanglah wang anda. Jangan dibiarkan habis membayar kompaun. Jadi ini yang dikatakan ketika kita telah mengalami kesusahan akibat PKP, ramai yang tidak menjaga SOP dan bila dikompaun ramai yang membayar. Jadi kita pun hairan lah. Jadi bersama-samalah mengelak. Hai. Dan kemungkinan jika kompaun tidak menjadi, dijangka kerajaan akan menguatkuasakan lebih kurang macam martial law, iaitu undang-undang tentera yang mengambil alih tampuk orang kata penjagaan SOP. Jadi jika rakyat hendak keadaan sebegini, maka sudah tentulah kerajaan boleh sahaja melaksanakan perintah kawalan tentera. Sebabnya rakyat terlampau bermain-main dengan disiplin kendiri itu tidak wujud. Jadi sebab itu peningkatan kes kita lihat sangat-sangat ketara. Ramai yang juga mencuri-curi mengadakan ziarah-maziarah, mengadakan majlis terbuka walaupun dalam keadaan tertutup. Jadi kita nampaklah di sini merupakan satu sudut yang longgar. Jadi kerajaan perlu melaksanakan pemantauan yang lebih ketat. Penggunaan tentera adalah paling tepat pada ketika ini. Justru kita hendaklah merujuk kepada bagaimana Singapura mengadakan satu penjagaan SOP yang ketat. Mereka ada CCTV yang sangat banyak. Jadi rakyat mereka tidak boleh terlepas dengan begitu mudah saja. Jadi di Malaysia, negara terlampau besar, dia amatlah suka untuk mengadakan CCTV di setiap ceruk tempat. Jadi semua ini bergantung kepada disiplin rakyat. Rakyat yang menentukan bila COVID ini akan landai dan bila lah COVID ini akan tamat. Jadi serba-serbinya terpulang kepada rakyat. Justru saya mencadangkan pihak kerajaan bertindak keras selama tempoh yang pendek demi untuk melandaikan kes COVID yang menghampiri 5,000. Kita perlukan lebih kurang sebulan setengah untuk menurunkan nilai kes itu kepada 1,000. Dan seterusnya nak bagi kurang daripada 1,000 kita perlukan lagi 2 minggu. Jadi itulah tempoh yang dikatakan tempoh. Jadi kita perlu melaksanakan segera perintah kawalan tentera ini, memandangkan rakyat tidak lagi aku dengan orang kata bersungguh-sungguh seperti PKP yang pertama dahulu. Jadi lihatlah balik, wahai pihak kerajaan, laksanakan segera, selamatkan
negara. Kita tak nak berlaku seperti Indonesia, seperti India, di mana kes terlampau banyak, kes harian terlampau tinggi. Jadi itulah cadangan saya yang mengakhiri paparan pada malam ini yang merupakan koleksi duit Singapura. Dan kita lihatlah duit Singapura ini sangat ke depan berbanding duit kita. Mereka ditandatangani oleh Menteri Kewangan. Jadi sebab itu mereka lebih profesional. Urusan pentadbiran itu adalah hak milik rakyat, sebab menteri dilantik oleh rakyat. Jadi mana-mana menteri boleh mencadangkan untuk membuat not baru bagi negara. Jadi itulah kelebihan Singapura, mereka lebih profesional. Ke Malaysia ditandatangani oleh pihak Gubernur Bank Negara. Jadi kita tengoklah pelbagai kemelut yang berlaku di Bank Negara. Satu MDB, Tan Sri Zeti dan sebagainya. Jadi kita rasakanlah bahawa tahap profesional perlu ditingkatkan, maka insya-Allah duit kita akan lebih tinggi nilai di masa hadapan. Rujuk-rujuklah rakan kita Singapura ini bagaimana mereka menstabilkan ekonomi mereka.